Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini akan memperkenalkan anda dengan pegawai yang dinilai atau PYD dalam penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Pada akhir video ini, anda akan mengetahui siapa itu pegawai yang dinilai, kategori kumpulan, kriteria, memahami tanggungjawab dan fasa pelaksanaan bagi pegawai yang dinilai. Siapa pegawai yang dinilai? Pegawai yang dinilai ialah pegawai perkhidmatan pendidikan yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Kategori kumpulan pegawai yang dinilai. Pegawai yang dinilai dibahagikan kepada 5 kategori kumpulan. Kategori pengajaran dan pembelajaran terdiri daripada pegawai perkhidmatan pendidikan yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia, seperti guru dan pensyarah. Kategori pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran iaitu PTA terdiri daripada pegawai perkhidmatan pendidikan di peringkat pengurusan di sekolah dan institusi pendidikan bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia yang terlibat dalam pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran. Mereka yang tergolong dalam kumpulan ini adalah kepimpinan sekolah dan kepimpinan institusi pendidikan seperti Institut Aminuddin Baki, Institut Pendidikan Guru Malaysia, English Language Teaching Centre dan Kolej Matrikulasi. Kategori pengurusan dan pentadbiran iaitu PTP yang terdiri daripada pegawai perkhidmatan pendidikan di peringkat pengurusan di organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang terlibat hanya berkaitan pengurusan dan pentadbiran tanpa pengajaran dan pembelajaran. Mereka yang termasuk dalam kumpulan ini adalah pegawai di bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan institusi pendidikan kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kategori fasilitator yang terdiri daripada pegawai perkhidmatan pendidikan yang menjalankan tugas bimbingan dan pementoran sepenuh masa seperti guru bimbingan dan kaunseling, kaunselor organisasi, SI Partners Plus, SISC Plus, Fasilinus dan pegawai Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Kategori jurulatih terdiri daripada pegawai perkhidmatan pendidikan yang menjalankan tugas kejurulatihan sepenuh masa seperti jurulatih sukan dan jurulatih seni. Kriteria pegawai yang dinilai. Pegawai yang dinilai adalah yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Pegawai yang dinilai yang bekerja lebih daripada 6 bulan untuk dinilai dalam tahun penilaian semasa. Pegawai yang dinilai yang dalam proses tindakan tata tertib perlu melalui penilaian sehingga hukuman dijatuhkan oleh lembaga tata tertib yang bersidang. Pegawai yang dinilai yang tidak layak dinilai dalam tahun penilaian semasa. Pegawai yang dinilai yang bercuti tanpa gaji melebihi 6 bulan dan tidak akan dinilai dalam tahun semasa. Penilaian adalah berdasarkan prestasi pencapaian sebelum mula bercuti. Pegawai yang dinilai yang cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari. Pegawai yang dinilai yang diluluskan cuti belajar sepenuh masa tidak perlu dinilai tetapi dinilai oleh institusi berkenaan. Tanggungjawab pegawai yang dinilai. Bekerjasama dengan pegawai penilai berkaitan PB-PPP. Bersedia untuk dinilai oleh 2 orang pegawai penilai dan menyimpan borang markah yang diberikan oleh pegawai penilai 1 dan pegawai penilai 2. Fasa pelaksanaan PB-PPP. Bagi tempoh pelaksanaan PB-PPP, fleksibiliti diberikan kepada organisasi untuk melaksanakan penilaian secara berterusan dalam tempoh 1 tahun penilaian, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia akan menetapkan tarikh awal dan tarikh akhir untuk pegawai penilai menjalankan penilaian. Pengantaran skor akhir penilaian bagi semua pegawai yang dinilai dalam organisasi masing-masing akan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Penilaian akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Tata cara pelaksanaan. Fasa pra-pelaksanaan,
Semasa pra-pelaksanaan PBPPP, iaitu sebelum penilaian dilaksanakan oleh pegawai penilai, pegawai yang dinilai akan dipanggil untuk berbincang tentang penilaian tersebut. Semasa penilaian, setiap pegawai yang dinilai akan dinilai oleh 2 orang pegawai penilai dan pegawai yang dinilai perlu membuat persediaan untuk dinilai. Pegawai yang dinilai juga akan dinilai tentang kemajuan kerja sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Pegawai yang dinilai juga hendaklah memberikan perhatian terhadap perkara-perkara yang berikut sewaktu penilaian, seperti ketika pelaksanaan penilaian ke atasnya dan mengambil tindakan sewajarnya dengan membuat penambahbaikan strategi kerja untuk meningkatkan prestasi kerja. Pegawai yang dinilai juga harus memahami bahawa penilaian kali pertama pada tahun berkenaan akan menjadi asas kepada penilaian sebenar atau akhir pada tahun penilaian tersebut. Fasa semasa pelaksanaan. Semasa penilaian dilaksanakan, terdapat 4 perkara yang perlu diberi perhatian khusus oleh pegawai yang dinilai, iaitu dalam penilaian pegawai yang dinilai merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari semasa ke semasa. Penilaian dilaksanakan secara berterusan dengan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta keberhasilan kerja pegawai yang dinilai sepanjang tahun yang dinilai. Penilaian tidak dipengaruhi oleh faktor yang boleh dianggap sebagai unsur-unsur pilih kasih yang boleh mencemarkan nilai integriti. Dan penilaian tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa atau dilakukan pada saat akhir. Fasa 2 semasa pelaksanaan. Dan fasa yang kedua semasa melaksanakan penilaian. Pegawai yang dinilai akan berbincang dengan pegawai penilai tentang kemajuan kerja sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan dari semasa ke semasa. Pegawai yang dinilai hendaklah menyimpan salinan borang markah sebagai bukti bagi setiap penilaian yang dilaksanakan. Pegawai yang dinilai hendaklah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan penilaian ke atasnya dan mengambil tindakan sewajarnya dengan membuat penambahbaikan strategi kerja untuk meningkatkan prestasi kerja. Fasa pasca pelaksanaan. Pada penilaian tahun semasa, apa sahaja masalah berkaitan dengan penilaian perlu dibincangkan dan diputuskan oleh jawatankuasa PBPPP organisasi berdasarkan garis panduan atau budi bicara atau pertimbangan profesional dalam membuat keputusan. Kita sudah sampai ke bahagian akhir video manual pegawai yang dinilai. Untuk informasi lebih terperinci, anda boleh merujuk manual pegawai yang dinilai yang boleh dimuat turun di laman sesawang SMG Modul E Prestasi. Semoga informasi yang terkandung di dalam video ini memberi manfaat kepada anda. Sekian dan terima kasih.